Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam surah Al-Kahfi yang kita baru baca sekejap tadi, pada ayat yang ke 103, kita sama-sama membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sadaqallahul azim. Ayat 103 dan 104 surah Al-Kahfi. Kenapa kita baca surah 10 ayat awal dengan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi? Antaranya kerana nak menjadi pendinding, penjaga agar kita selamat di akhir zaman. Alhamdulillah, satu amalan yang baik bila kita menghafaz 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Tetapi alangkah lagi baik kalau kita mengetahui maksud ayat yang kita sama-sama baca. Baca tiap-tiap hari ke? Pagi Jumaat? Tak apalah. Masjid baca pagi Jumaat, tapi kita buat amalan hari-hari. Alangkah baiknya kalau kita mengetahui ayat yang sama-sama kita baca. Saya pada mukaddimah pagi ini tertarik untuk menyebut sikit ayat 103 dan 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya? Qul, katakanlah wahai Muhammad. Allah perintahkan Nabi sebut kata kepada siapa? Kepada umat dia lah. Umat dia siapa dia? Kita lah. Dan kita.
hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Adakah nak kamu semua aku khabarkan siapakah yang paling rugi amal perbuatannya? Kalau Nabi tanya kita gitu dekat aku, kita nak jawab ke dia, nak ke tak sih? Nak ke tak sih? Nak lah kan? Sudah semestinya kita nak. Sebab kita takut kita duk buat amal ni, duk buat amal dengan niat amalan kita ni akan menjadi sebab kita masuk syurga. Amalan kita buat ni menjadi sebab beratnya timbangan amal baik kita di akhirat. Tidak kan? Sebab itulah kita buat amalan ni. Sedekah kita sedekah, zikir kita zikir, puasa kita puasa, semaya kita semaya. Bukan sebab lain, bukan nak kemasyhuran, bukan nak sahur, kita nak esok bila ditimbang amal perbuatan kita harap-harap timbangan amal baik kita berat. Tu je. Tiba-tiba ada Allah Ta'ala suruh Nabi raya, orang yang akhsarina a'mala, amal perbuatan dia ni merugikan dia. Dia buat amalan tapi rugi. Pemenego lah. Orang menego tak ada nak rugi. Kan ada orang menego nak rugi? Ada? Tak ada. Kalau dia royak tu menipu ya. Allah, tak boleh wui harga ni makan modal ni, tapi tak apalah, ambil lah. Menipu. Nak jual makan modal. Siapa dia bodoh gitu mau menego, dia beli sia mesti dia jual RM2. Tidak kan? Kita awak sia setengah. Allah dia nengung makan modal. Dia beli sia je, sia setengah. Ya untung sama kalau jual RM2, ya untung sia. Tapi kan orang menego, mana ada orang menego nak rugi? Tapi ada kok ada orang menego rugi? Ada. Ada. Gitu juga orang amalan. Dia buat amalan nak pahala. Tapi Allah suruh Nabi royak ke kita, nak ke tak kamu aku khabarkan akhsarina a'mala, orang yang rugi amal perbuatannya. Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, iaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia. Dunia ni buat amalan sia-sia dah. Dia buat amalan yang sia-sia. Sedang mereka menyangka dalam buat amalan hak sia-sia ni, mereka menyangka wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Ni dah orang hak rugi. Dia buat amalan tu sia-sia, tapi dia sangka amalan tu molek. Pada sangkaan mereka, orang royak tak dengar. Orang royak tak dengar. Bagi dia kan, salah ke apa dia? Bapa salah ni. Dia main ayat bapa salah ke apa dia, tak kena mana. Ayat tak kena ni. Nabi tak ajar lagu ni. Ni saya jadi sebut ni sebab semalam dalam perjalanan mari dia mau hantar satu video. Seorang ustaz. Lah, kita pun berasa galak juga menurut ustaz tu sama negeri dengan kita. Kecek. Orang panggil bahasa Tula, bahasa Kelantan. Orang tanya dia satu soalan. Orang tanya ustaz, bapa kita hidup zikir barang hak Nabi tidak ajar? Orang tanya soalan yang jelas. Tidakkah Nabi ni sebaik-baik makhluk? Nabi ni sebaik-baik makhluk. Maka apa dia hak Nabi buat mestilah sebaik-baik amalan. Tiba-tiba ada di kalangan kita ni hidup buat amalan hak Nabi tak buat.
Hidup zikir, zikir hak Nabi tak ajar. Hidup kata bagi hak Nabi tidak suruh. Jadi soalan ni dia kata bukan nak panah naik tak, cuma nak minta pandangan ustaz. Dia pun jawablah dengan penuh lancar bahawa dia kata kita ni sama pekat dengan Nabi. Ya bullshit tu. Kita ni sama pekat dengan Nabi. Nabi ni telah berada di satu kedudukan yang dinamakan tamkin. Tamkin ni tolak tak rebah, tak bergogek. Dia buat apa-apa pun amalan ni dia tidak akan beri kesan apa-apa kepada dia. Kita ni sahkah kita tok guru kita ni lemah. Kita ni lemah dah. Tok guru kita, ustaz hak ngajar kita pun lemah juga. Jadi tak boleh nak amalan hak Nabi ni. Sebab tidak tamkin, tidak kukuh lagi. Kalau amal juga hak Nabi amal, jadi gila ising lah, jadi sasanggal lah, jadi dia wikot tu. Dia jawab gitu, dia kata sebab itulah ulama-ulama ni telah merendahkan tahap zikir ni, merendahkan supaya bila kita amal zikir-zikir hak Nabi tak ajar ni, kita tidak jadi orang panggil, tidak rubah sasaran, tidak jadi ising. Astaghfirullahalazim. Neng panjang kita, neng panjang dengar kau jawapan dia. Kamu kata Nabi ni ikutan terbaik, mesti maklum ka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak kan? Duk baca tu ga ayat tu, Nabi ikutan terbaik, Nabi ikutan terbaik. Nak pakai serupa Nabi, nak pakai cicing serupa cicing Nabi, nak taruh janggut serupa janggut Nabi, nak buat macam-macam apa Nabi buat. Comel dah. Tapi apa tiba-tiba bab amalan, bab zikir, bab ibadat tak boleh nak buat serupa hak Nabi buat. Kok mana? Tiba-tiba yang mari tak boleh nak buat sebab Nabi ni kedudukan dia tinggi, kita ni rendah, kita ni lemah. Astaghfirullahalazim. Jadi adik kakak, hamba takut bila kita pergi faham lagu tu, pergi faham bahawa kita ni kena buat amalan tak boleh serupa dengan Nabi sebab takut tak sampai tahap. Kita tahap level rendah, Nabi level tinggi, maka termasuk dalam amalan hak Tuhan kata yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka ni sentiasa baik dalam apa sahaja yang mereka lakukan, sedangkan mereka ni dhalla sa'yuhum, sesat atas kehidupan dunia lagi. Tapi duk sangka mereka ni berada atas petunjuk, berada atas kebenaran, berada atas jalan yang betul. Allahu Akbar. Jadi 10 ayat awal, 10 ayat akhir surah Al-Kahfi itu comel benar dah. Dah kita buat amalan, cuma pertingkatkan sikit lagi kita tahu makna-makna dia supaya betul-betul menjadi pendinding untuk keselamatan kita di akhir zaman. Kita jangan duk ingat baca surah Al-Kahfi semata baca ni gak ia akan jadi ada kubu. Orang mari berdiri tak kena. Bukan. Makna pendinding ni bila kita faham molek makna 10 ayat awal Al-Kahfi dengan 10 ayat akhir Al-Kahfi, maka bila kita faham, kita perkemahkan akidah kita, kita perkemahkan amalan kita, barulah kita ni orang yang selamat. Insya-Allah. Tajuk kuliah kita pada pagi ini ialah Amba nak sambung pembacaan kitab 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib, yang mana kita akan masuk kisah yang ke-13 pada pagi ini. Siri-siri hal lepas-lepas hamba mari tu imam kata tahunan. Betul. Tahunan mari ni setahun sekali. Kita berhenti pada hadis yang ke-12 di masjid mana, kamu tak ingat? Masjid Pakar rasa. Masjid Pakar Surah Surah Pakar. Jadi waktu setahun lepas
Hari ni nak sambung hadis yang ke-13. Tajuk dianya perdebatan antara syurga dan neraka. Tajuk hari ni kita nak tengok hadis Nabi sebut syurga dengan neraka ni berdebat. Berdebat kita bahas dia. Masing-masing nak menegakkan hujah. Masing-masing orang panggil berlawan hujah. Tu dipanggil debat. So kau ni. Orang berdebat lah. Orang berdebat. Disebut oleh hadis neraka dengan syurga pun berdebat. Pelik ustaz. Memanglah kita baca dulu ni kitab 40 hadis-hadis hak pelik. Cerita-cerita gaib dengan cerita-cerita pelik. Tetapi mari daripada hadis yang sahih. Bila mari daripada hadis yang sahih, kok mana pun kita kena terima. Kalau mari daripada mulut ambo tak royak sandara, bos takak tu guru ambo kata, maka adik kakak tak perlu terima sikit habuk pun kapo hak ambo kata. Mari duk royak tu guru ambo cerita, dah seorang ulama tunjuk gambar ayat di nasi, tiba-tiba ayat tu tubik kok hidup. Dah cerita-cerita gitu dia kakak pakai awak dengan belak-belak ganggu putih gata boleh lah. Dan duduk saja duduk ganggu putih gata boleh dengar, cahaya tak sah. Cahaya tak sah. Kita nak cahaya cerita-cerita hak mari daripada hadis-hadis yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم تحجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط 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 فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. Allahu Akbar. Apa dia makna dia? Maknanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syurga dan neraka berdebat. Nabi sebut tahajjatil jannatu wan nar. Neraka dengan syurga ni pernah ada perdebatan, berhujah. Syurga dan neraka. Neraka berkata, aku akan dimasuki oleh orang yang takabur dan sombong. Neraka royak ke syurga. Go tu syurga lah. Hidup buah dua tu. Kalau mu nak tahu, aku ni akan dimasuki oleh orang-orang hok kaya-kaya, hok sombong-sombong, hok agah-agah, hok berkuasa. Ni dalam aku ni aku royak kepada syurga. Oh, banyak ke masuk dalam aku ni ga. Hok orang panggil kedudukan yang tinggi-tinggi lah. Tan-tan Sri Datuk-datuk Sri, Tung-tung, orang panggil ada kedudukan, dan dengan kedudukan ni dia sombong. Kalau orang kedudukan tak sombong tak apa, ni hak sombong, hak takabur, hak agah. Agah kadang-kadang miskin pun agah, masuk juga. Bukan kaya pun dah, kaya yang tuannya tapi sombong, agah, takabur, maka tetap masuk neraka. Kata syurga, aku ni akan dimasuki oleh mutakabbirin, orang-orang yang takabur, mutajabbirin, orang-orang yang sombong. Neraka disebut ke syurga. Maka syurga apa balas? Syurga kata, mali
la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Dia kata, bapalah aku ni tidak masuk pada aku kecuali orang-orang miskin, kecuali orang-orang yang lemah. Syurga ni biasa lekeh pula. Sedaplah orang besar-besar masuk aku ni mana dah orang lekeh-lekeh masuk aku ni. Syurga pula dia berasa rendah diri. Supaya duk tulis cerita rekod duit kau serian dengan duit kau 50 duk kecek. Mana duit kau serian kata aku duk masjid ya, aku banyak di masjid ya, mutung lah kau 50 boleh pergi Yomo di Tesco orang pap-sap-sap tu kau 50 kau 100 mari masjid kau serian dah lah serian buruk pula. Ada rekod cerita duk kecek dua tu. Lebih kurang ni syurga dengan neraka ni. Syurga neraka dia kata kalau mu nak tahu syurga dalam aku ni orang agak-agak sombong-sombong, pembesar-pembesar. Syurga kata aku pula hak lemah-lemah jangan masuk. Hak miskin-miskin, hak tak ada pakai, hak tak ada pengikut, hak tak ada harta. Syurga ni jadi rendah diri. Bila syurga kata gitu, qala Allah tabaraka wa ta'ala lil jannah. Tuhan ni dia tengok nampak syurga tu merendah diri, Tuhan pun kata ke syurga. Tuhan kata kepada dia, engkau adalah rahmatku. Aku akan berikan rahmatku melalui engkau kepada mana-mana hamba yang aku kehendaki. Gak apa musuh rendah diri tu mau syurga. Mung kena khabar kata mung tu rahmat aku. Allah royak ke syurga supaya syurga ni jangan berasa rendah diri kerana ramai orang miskin, orang lemah dalam dia ni. Tuhan kata anti rahmati. Bapa duk suruh rendah diri, mung tu rahmat aku wahai syurga. Aku berikan rahmatku melalui engkau kepada mana-mana hamba yang aku kehendaki. Mu ni tempat molek, tempat aku nak merahmati hamba-hamba aku. Siapa yang aku nak birahmat, aku akan buat masuk padamu wahai syurga. Apa yang sengaja rendah diri kita semua tu. Dan Allah berkata kepada neraka, mu pula neraka, tanggung duk akak diri begini sahur, ramai orang kaya, ramai datuk-datuk dalam dia. Mu tu azab aku. Aku akan mengazab mana-mana hamba yang aku kehendaki melalui engkau. Mu khabar kata hidup sahur sangat datuk dan seri dalam mu ni apa? Aku bukan buat masuk dia dalam neraka nak suruh dia duk sedap. Dia duk sedap lama lah di dunia tu. Duk sedap dengan duit rasuah, duk sedap dengan salah guna kuasa, duk sedap dengan menipu orang wajah hak, menindas orang. Sampai di akhirat, mung tempat hak aku nak letak puak-puak ni. Hak sombong, tak kabur, tak si tunduk pada perintah-perintah aku. Aku nak buh azab di dalam ni. Tak sahaja, angkat diri tak tu kalu lah. Kabar kata dua-dua ni, mung neraka mu kabar derajat mung, syurga mung pun kabar derajat mung. Walikulli wahidatin minhuma mil'uha. Nabi sambung lagi hadis, Nabi kata kedua-duanya masing-masing diisi dengan penuh, namun neraka tidak penuh, sehinggalah Allah meletakkan tapak kakinya. Lantas neraka berkata, cukup, cukup, cukup. Adik kakak, ayat ni kita terima sebagaimana hak Nabi sebut. Nabi kata kedua-duanya, baik syurga baik neraka, lepas dia orang panggil pengadilan, habis masuk syurga dah, habis masuk neraka dah, penuh. Fa amman nar fala tamli. Bila habis dah, habis ni neraka tak penuh lagi. Neraka tak penuh lagi. Disebut dalam surah Qaf ayat yang ke-30. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid.
Allah Subhanahu wa ta'ala cerita di hari akhirat, selepas dibuat pengadilan, hak masuk syurga, masuk syurga, masuk neraka, kami berkata kepada neraka Jahannam, hadin talati, penuh dah kamunya. Tuhan tanya neraka, hadin talati, penuh dah kamu neraka. Wa taqulu hal min mazid, maka jawab neraka, ada lagi ke? Ada lagi lagi? Neraka ni jawab Tuhan, ada lagi ke? Dia kata, kalau ada lagi ada lagi ni, boleh lagi semua-semua. Allah nak sebut neraka ni luah. Selepas habis buat pengadilan, dan adik kakak kita secara orang panggil comok, kita tahu dah hak banyak ni orang beriman ke orang kafir. Tidak kena. Jumlah manusia ni atas muka dunia lah ni katanya 8 bilion. 8 bilion hak duk atas muka bumi lah ni, ramai orang Islam ke ramai orang kafir? Ramai orang kafir. Nak sebut dulu sampai keluar ni sampai ke kiamat, orang kafir ramai. Baik. Hak kafir ni masuk neraka belaka, banyak lagi tempat kosong. Banyak lagi tempat kosong. Sehinggalah Nabi kata hatta yad'a rijlah, sehingga Allah letak tapak kaki dia. Dah tak penuh sah ni, main nak semacam tak ada nak kahwin. Neraka ni dia minta hari-hari dengan Tuhan. Mana ada laginya? Hak tolong tu mari belakang. Nampak tak kenyai lagi, Tuhan tok kaki dia. Tok kaki dia dekat pakar, cukup dah, tak sedar. Neraka ni kata begitu. Hak apa nak sebutnya? Kita terima hadis ni sebagaimana Nabi sebut, tanpa kita menggambarkan, tanpa kita mentamthilkan lagu mana kaki Allah Ta'ala yang semestinya tak serupa dengan kaki makhluk. Jangan nampak bayangkan kita tak kaki ada jeluk. Jadi penuh jeluk kaki kita. Jangan gambar gitu. Bila Nabi kata Allah meletakkan kaki dia, Allah ada kaki tetapi bukan serupa kaki kita. Bukan serupa kaki kita. Bila Tuhan kata dia ada tangan, bukan serupa tangan kita. Bila dia kata dia ada wajah bukan serupa wajah kita dan wajah mana-mana makhluk. Allah ini laisa kamithlihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila neraka kata cukup, kemudian ia pun penuh dengan bahagian-bahagiannya disatukan, dan Allah Azza wa Jalla tidak menzalimi satu pun daripada makhluknya. Hak mana masuk neraka ni memang dia layak masuk neraka. Seorang pun masuk ni tanpa dizalimi. Dan Allah Azza wa Jalla, adapun syurga, Allah akan menciptakan makhluk yang lain buatnya. Syurga pun luas juga. Syurga ni selepas semua orang beriman, orang yang baik masuk syurga. Hatta ada yang masuk neraka dulu, lepas tu keluar pula pergi masuk oleh syurga. Selesai habis dah, syurga ni luah lita lagi di kaku. Jangan dia nampak syurga ni, speed lah kita main masuk syurga belakang. Dah. Kita dengan mahligai kita, sarjana mata memandai, tu kita seorang. Orang lain gitu juga. Disebut oleh hadis setingkat syurga ni. Syurga ni banyak tingkat kan. Kalau Allah perhimpunkan semua hamba-hamba dia yang beriman ahli syurga ni di satu tingkat, nescaya tingkat tu pun tak penuh, luah lintang, boleh tahan sumak lagi orang. Luah setara mana syurga Allah, wallahu alam, setara tu je boleh royak adik kakak. Baik, tu hadis. Makna hadis. Hadis ni kita boleh jumpa dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Antara pengajaran hadis ni dinyatakan dalam hadis di atas bahawa syurga dan neraka berdebat sesama mereka. Ia perlu diimani kerana disampaikan kepada kita melalui Nabi Muhammad. Kita kena terima kerana mari daripada hadis yang sahih. Adapun kalau ada cerita yang tidak mari daripada hadis yang sahih, tak perlu kita terima. Apa teringat musim-musim
apa nama ni, Isra' dan Mi'raj. Boleh rejak sekali kita ceramah Isra' dan Mi'raj. Hamba pernah dengar zaman budak-budak mula, gida raya berlakunya Isra' dan Mi'raj ini kerana asasnya bombing dengan langit ni berdebat juga. Hadis ni cerita neraka dengan syurga. Langit dengan bombing ni pernah berdebat. Langit tanya bumi, Ming tu bumi lah. Atas demo ada ke dia? Langit tanya, bumi kata, atas kawan macam-macam, bukit, boka, gunung, ganen, burung. Duk sebut bumi, duk sebut atas dia ni. Langit kata, tak sahu. Ni atas kawan ni, bulan, bintang. Langit tu sebutlah benda-benda hodok atas dia ni, ngap planet, ngap gapo. Tak ada tari kawin gelak lemak demo. Langit ni risau, tak ada demo kena khabar, demo cerah pergi tari kawin. Tak ada tari kawin gelak lemak demo. Duk beragah. Langit duk sahu, bumi pun siapa kau perekat tak erti nak jawab dah. Macam kalah hujung. Bisa langit ni, bisa langit. Tiba-tiba bumi ni pun sebut. Nah, bumi kata tak seru belakang ni. Demo ayat lah, apa dia atas demo. Kawin ayat so ya ke demo. Atas kawin ada Nabi Muhammad, demo tak ada Nabi Muhammad. Bumi dikata ke langit gitu. Langit ni bila dia sebut, bila dengar atas bumi ada Nabi Muhammad, langit tak ada. Senyap. Tak boleh nak jawab. Sebab makhluk apa dia lebih mulia daripada Muhammad. Syurga, Nabi Muhammad lebih mulia daripada syurga. Senyap langit. Fasakatatis sama'u summa bakat. Tulis dalam kitab ni. Kemudian senyaplah langit, kemudian menangis. Teriuk langit, teriuk. Sampai Allah Ta'ala masuk campur. Tuhan tanya, guana ni teriuk ni? Tuhan tanya langit, guana teriuk? Oh, tak aci ya, tak bumi ada Nabi Muhammad, atas langit tak ada. Tuhan kata, oh, kita jangan ingat kita apa dia. Tak apalah, aku ajarlah Muhammad naik ke langit. Boleh teriak, teriak. Sebab itulah Allah jemput Nabi naik ke langit. Berlakulah cerita Isra' Mi'raj. Sekian sahaja cerita, tak tahu mari duana. Dengar boleh, percaya tak sah juga kau. Walaupun ada dalam kitab. Memang ambil cerita ni, ustaz-ustaz kita ada cerita dalam kitab. Bukan kitab Melayu, kitab Arab, tapi tak ada sandaran. Dia main royak tok guru dia kata, oh boleh kata belaka. Cerita-cerita gitu setakat dengan lengatuk boleh, percaya tak sah. Tapi hadis hak kata syurga dan neraka ni berhujah, kita kena terima. Dan memang orang panggil beriman kepada hari kiamat. Beriman pada hari kiamat, khususnya syurga dan neraka ni termasuk dalam rukun iman. Perdebatan antara syurga dan neraka menunjukkan bahawa ia makhluk Allah yang mempunyai pengetahuan, mempunyai keinginan, malah bercakap melalui cara mereka tersendiri. Bila kita sebut neraka dan syurga ni berhujah, kita kena faham bahawa kedua-dua makhluk ni berakal. Orang gila tak berhujah. Orang yang berhujah, berdebat ni orang yang ada ilmu, orang yang ada akal fikiran. Ada orang berhujah dengan gila. Ada buat gila hanya debat sama-sama dia. Debat antara orang gila ada? Tak ada. Gila tak berdebat, kita apalah dia. Dia tak ada ilmu apa, tak ada hujah, kita apa-apain selalu. Bila syurga dengan neraka ni berhujah, artinya mereka ni ada pengetahuan, ada keinginan dan boleh bercakap. Selain daripada itu, sememangnya terdapat dalil yang sahih daripada Al-Quran dan Al-Hadis bahawa benda-benda padat, iaitu benda-benda jumud, dan haiwan pun bercakap antara satu sama lain. Kalau ada orang takwil nak berhujah guan, neraka dengan syurga ni bukannya makhluk super bukan super malaikat, bukan super jin, hok boleh berkata-kata, hok boleh kecek.
Dia ni benda, syurga tu benda, neraka ni benda. Supaya kipas lampu kereta cekak lipas kipas lampu ni boleh berdebar. Ada lampu berdebar kipas. Lampu malah kipas. Seluar sikit sejuk aku. Kipas tu ikat aku nak deras taruh mana? Tak ada. Sebab kipas lampu dipanggil benda padat, benda jum. Maka dijawab tu kitab kita dijawab. Mengikut dalil Al-Quran dan Hadis, ada menyebut benda-benda, bukan haiwan, bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat, benda berkata-kata. Antaranya ada batu yang memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sebut dalam hadis, Nabi kata sebelum dia jadi nabi lagi, ada batu di Mekah ni sentiasa wisalah ke dia. Nabi kata sebelum aku jadi nabi, ada batu di Mekah ni, di Mekah wisalah ke Nabi sebelum Nabi ni jadi nabi. Batu tu benda kan? Batu tu wisalah ke Nabi. Ada hadis menyebut Nabi kata di akhir zaman akan berlaku peperangan besar antara Yahudi dan juga Nasrani. Dalam peperangan tersebut orang Islam boleh mengalahkan orang Yahudi, boleh mengalahkan Yahudi sehingga Yahudi ni lari bersembunyi di sebalik batu dan pokok, bersembunyi di sebalik batu dan juga pokok. Kemudian berkatalah batu dan juga pokok, batu-batu ni, dinding ni, orang dia nusuk alik dia. Batu-batu besar, Yahudi dia nusuk alik dia. Pokok-pokok besar, Yahudi dia nusuk alik dia. Dinding tu kecek, pokok tu kecek. Ya Muslim, inna wara'il Yahud, ta'al faqtuluh. Wahai orang Islam, ni di belakang aku ni ada orang Yahudi tengah nusuk, mari bunuh dia, mari bunuh dia. Maka marilah orang Islam lagi bunuh si Yahudi yang sedang bersembunyi. Illa gharqad, Nabi kata, kecuali ada sepohon pokok otak kecil, fa innahu min syajaril yahud, kecuali sebatang pokok yang bernama gharqad. Pokok gharqad ini adalah daripada pokok orang Yahudi. Sebab tu kalau pergi di Israel dan dia kata orang Yahudi ni setiap rumah dia akan tanam pokok gharqad. Dia tahu dah Nabi Muhammad sebut pokok warqaq ni akhir zaman kalau perang orang Islam kalah, dia pergi nusuk selamat. Pokok warqaq ni tak kecil. Kalau nusuk ali pohon durian selak, nusuk ali pohon bunga, pohon motel, oh nya bunuh kau orang Islam. Maknanya pokok ni benda, batu dinding ni benda, tapi boleh kecil. Bila Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan untuk mereka berkata-kata. Allah, kita baca Quran kan, surah Yasin tu kan, surah Yasin tu hak tangan kecil tu kan ayatnya. Saya kata ingat, tak ingat dah. Ada kan wa tashhadu arjuluhum tu, tak ingat. Tak ingat? Amal tak ingat ke? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ada kan? Bima kanu yaksibun. Tuhan kata pada hari aku koci habis mulut-mulut manusia. Kita lah ni kecek dengan mulut, kecek dengan mulut. Sampai di akhirat Tuhan koci mulut. Wa tukallimuna aydihim. Bila koci mulut-mulut tak boleh kecek, maka Allah membuatkan tangan ni boleh kecek. Tangan kita buat pergi barang lah ni, buat salam, buat tumbuk, buat katak, buat pergi barang dengan tangan ni kecek sesok. Oh, kalau mikir dengan kepala otak kita kecek wan. Nak kecek wan, buat lagi ni tak akan bunyi, mulut juga kecek. Sebab tu bila Allah sebut dalam Quran, kita kena percaya tangan yang tak pernah berkata-kata lah ni akhirat akan kecek.
Wa tukallimuna aydihim, bila kami membuatkan tangan mereka ni boleh berkata-kata, maka Allah juga berkuasa untuk membuatkan neraka berkata-kata dan syurga berkata-kata. Kebanyakan ahli neraka terdiri daripada orang yang sombong, takabur dan zalim. Mereka melakukan dosa-dosa tanpa bertaubat kepada Allah, membuat kerosakan atas muka bumi, serta menganiayai manusia lain atas alasan yang pelbagai. Mereka adalah seperti iblis, Fir'aun, Qarun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab dan seumpamanya. Dan di neraka ramai orang takabur dan sombong. Makhluk pertama yang sombong ni siapa dia? Iblis. Kita ni adik kakak, jak daripada dulu lagi ustaz-ustaz duk mengajar, kata Iblis ni asalnya dalam syurga. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala buat Nabi Adam dan perintahkan malaikat dengan Iblis ni sujud kepada Nabi Adam, maka Iblis enggan sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jelas dalam Quran disebutkan dia aba. Iblis ni enggan sujud. Dia tak sih sujud. Sujudlah Iblis, tak sih. Bapa tak sih. Aba wastakbara, dia meninggikan diri. Bapa aku nak sujud dia, membuat aku daripada api, membuat Adam daripada tanah dengan api ni, mulia api. Bapa aku nak sujud dia. Iblis kata dengan sombong, dengan takabur, wa kana minal kafirin, maka Iblis jadi kafir, masuk neraka selama-lama. Adik kakak, Quran dengan jelas sebut, marilah puak-puak satu puak lah ni, kononnya ilmu hakikat, ilmu makrifat, ilmu orang panggil tahap tinggi, mari duk jadi pembela kepada Iblis. Allahu Akbar. Dia bela Iblis. Dia kata Iblis sebenarnya tak sujud pada Nabi Adam ni bukan kerana tak saya sujud, tapi kerana Iblis ni tak saya mensyirikkan Allah Ta'ala. Korokmu. Kita jawab gitu. Kalau orang tanya ya, depan orang nak kata korokmu. Tolong molek kecek mu jadi kan dengan Iblis. Sampai gitu mu nak backup Iblis ni. Ada timbul cerita Iblis ni asalnya pada hari Allah suruh malaikat sujud ni, dia salah pergi lewat. Nabi Adam duduk depan ni atas stage ni, malaikat penuh, malaikat ni lama. Iblis mari lewat, jadi dia belakang. Tiga malaikat tu cakap itu tak nampak. Dia tak nampak Nabi Adam. Mana Nabi tak nampak. Bila malaikat sujud, barulah dia nampak Nabi Adam. Dia, oh lagu tu Adam. Dia tak teringat tu yang suruh sujud. Ada juga cerita lagu ni. Yang bekak Iblis tu sungguh-sungguh hati. Tolonglah manusia. Ada hak cahaya, ada hak turuk ni. Anda percaya cerita-cerita karut sebegini jadi backup kepada Iblis pun. Sedangkan dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala laknat Iblis ni. Allahu Akbar. Dalam hadis disebut kepada dia, dalam syurga neraka dipenuhi oleh orang-orang mutakabbirin. Siapa dia takabur? Iblis. Aba wastakbara, dia enggan sujud, dia takabur. Fir'aun takabur. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Fir'aun sebut kepada rakyat dia. Ni orang-orang lagu ni orang yang takabur, maka merekalah yang memenuhi neraka. Kebanyakan ahli syurga pula adalah terdiri daripada orang-orang yang lemah, fakir miskin, tidak mendapat banyak keuntungan dan perhatian serta kelebihan dunia. Allahu Akbar. Keluasan syurga sehingga mustahil ia akan menjadi sempit bagi sekalian penghuninya, dan Allah ciptakan tempat-tempat baru bagi menempatkan ahlinya. Syurga ni adik kakak tempat nikmat. Antara benda yang boleh menjadi nikmat ni yang memberi kelegaan pada kita. Rumah sempit tidak selesa, tidak kan? Rumah sempit bandingan rumah luar, oh selesa. Masjid sempit tak selesa, tapi masjid luar selesa. Masuk tengoklah,
kedai speed tak selesa, kedai luar selesa. Begitulah syurga. Antara keselesaan yang kita dapat dalam syurga ni ialah tempat yang luas. Di samping ada privacy milik kita, bukan milik kongsi dengan orang itu. Kita masuk wak ni, we pilih ada wak hodok kita sorang sekali dengan bilik air, ada wak kongsi ramai-ramai. Bilik air nak mana? Nak bilik sorang, privacy. Bilik hotel ke apa ke, kita nak duduk sorang, tak si campur dengan orang. Hak ada bilik air, hak ada aircon. Gitulah syurga. Allah Subhanahu wa ta'ala beri khusus kepada kita, tanpa perlu bersesok-sesok dengan orang, tanpa perlu bersesok-sesok. Jadi jangan usinglah syurga ni amat luas, dan jangan using neraka juga amat luas. Muaklah bonok somak orang yang tolu-tolu tu. Adik-adik rahmati Allah Ta'ala sekalian, itu hadis yang ke-13, bercerita tentang syurga dan juga neraka. Neraka ni bukan main-main, adik-adik. Waktu amun saya akhir ni sekali, kita jangan terpedaya dengan orang panggil ilmu-ilmu hak pelik-pelik lah ni. Ambo ingat dulu ada saya ngaji sekali sekolah Arab. Tiap-tiap malam Rabu dia hilang daripada asrama. Dia kelik tengah malam. Tanya pergi mana? Kata pergi ngaji. Kata masjid kau? Tak, rumah orang. Masjid dia tak pergi. Masjid dia tak pergi. Tapi pergi ngaji di rumah orang. Kita pun pergi ngaji kat biarlah. Tapi kau lama kau pelik, kau lama kau pelik. Pelik lagu mana? Dia kata, dia duk kecil-kecil ni, dia kata kita ni mai wajib-wajib sodoh lah. Wajib-wajib sodoh lah. Kata apa? Dua sunat banyak-banyak kesok gak berat dengan pahala. Bila berat pahala, niti titik sirap tu gak putus getah titik sirap, masuk pahala neraka. La ilaha illallah. Kita dengar ingat main-main, tapi dia serius dia orang. Titik sirap ni bukan besar, bukan bergetok. Dia getok bukan katut. Bukan seperti bridge tu besar. Titik sirap nipi, dia kata sorak rambut. Kalau kita bawa banyak-banyak pahala, lalu kau tu putus pahala neraka lah. Yang boleh kecil lagu tu. Ini kata-kata yang membawa kekufuran. Ada pula kata kita ni kalau nak buat jahat, kena buat jahat sungguh-sungguh. Jangan buat jahat sikit-sikit. Buat jahat sungguh-sungguh ni sebab sesok bila kita banyak sangat dosa, Tuhan nak marah, arah malaikat suruh lepas le neraka. Malaikat mari dengan gerai ni pegang, tung lepas tu jauh laju sampai pergi sebelah sana, tak masuk neraka. Selamat. Tak senang kecil gitu. Boleh dia kata neraka ni gitu, malaikat gerai dia pegang kaki lepas, cung blebok jatuh di sana. Tak masuk neraka. Selamat. Boleh kecil. Neraka ke panas-panas habis neraka. Wak kau kepuk lekau. Ni kata-kata kufur yang tidak sepatutnya diungkapkan oleh orang-orang Islam. Tapi ada orang Islam kecil gini adik kakak yang amat menduka citakan kita. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang ke-14. Hadis ni panjang sikit, tapi cerita dia menarik. Cerita lagu mana manusia di padang mahsyar mencari orang yang boleh bersyafaat. Akhirat esok adik kakak, bila kita ni mati, siapa-siapa bila kita ni mati masuk dalam kubur, kita kena ingat orang dalam kubur ni orang dalam jin. Supaya orang dalam jin. Orang dalam jin ni kita bagi nasi biryani, bagi nasi minyak, bagi nasi kapik. Dia tak say, dia nak tubik daripada jin. Dia nak kesalahan dia ni diampunkan. Sebab tu orang mati ni kita kena banyak ke dia? Banyak minta ampun kepada dia. Bukan banyak mengati. Kita ni banyak mengati 1,000, 2,000 ke orang mati. Dah banyak ke minta ampun, banyak ke beristighfar untuk pihak dia, supaya Allah ampunkan dia, boleh masuk ke dalam syurga. Kita nak di akhirat kelak syafaat. Maka ramai-ramai orang cari syafaat dengan Nabi Adam.
Nabi Adam tolak, pergi jumpa Nabi Nuh tolak, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Isa, masing-masing tolak sehingga jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa Nabi Adam tolak, bapa Nabi Musa tolak, bapa Nabi Nuh tolak, ada sebab-sebab dia yang disebut dalam hadis yang akan kita baca pada bila? Malam ni mana? Masjid Jami' Bukit Kuang. Mana tak tahu. Masjid Lama Bukit Kuang. InsyaAllah cukup sekadar tu apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada hamba sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda akan